Hubungan sulit ejen perkapalan dengan seorang wanita membawa kepada tragedi ngeri apabila dia tergamak mencekik sebelum membakar kekasihnya itu di dalam sebuah bilik hotel 19 tahun lalu. Kejadian tanggal 3 Februari 2002 di bilik bernombor 321 Hotel Penmore Villa di Lebuh Turi, Kelang Selangor menggemparkan pekerja di tempat penginapan itu. Bagaimana kisah ini bermula? Pagi itu, pekerja kaunter didatangi seorang tetamu lelaki dengan wajah pucat lesi dan dalam keadaan tergesa-gesa untuk mendaftar keluar. Tindak tanduk mencurigakan lelaki itu yang kelihatan kelang kabut mengundang curiga pekerja berkenaan dan ternyata firasatnya benar apabila tidak lama selepas itu loceng kebakaran hotel tiba-tiba berbunyi. Dan ya, kebakaran dikesan dari bilik 321, bilik sama dihuni lelaki yang dilihat berwajah pucat dan terkocoh-kocoh mahu meninggalkan hotel kira-kira sejam lalu. Pekerja hotel bertindak masuk ke bilik berkenaan selepas melihat kepulan asap datang dari bilik itu. Pada mulanya, mereka terperanjat melihat penghawa diingin bilik itu tercabut dan berada di atas lantai. Bagaimanapun, penemuan selepas itu lebih mengejutkan apabila sekujur tubuh dilihat berada di atas katil. Api berjaya dipadamkan dengan bantuan beberapa petugas hotel, namun wanita yang ditemui dibakar itu sudah tidak lagi bernyawa. Laporan polis dibuat berhubung kejadian itu. Penghuni bilik 321, Rusman Sulaiman, 35 tahun, cuba dikesan di sekitar hotel namun tidak ditemukan. Siasatan dilakukan pasukan penyiasat menemukan kesan terbakar di kaki dan tangan mangsa. Polis juga menemui satu bekas tertulis Helix berwarna biru tanpa penutup dan juga satu beg plastik berwarna merah yang mengandungi 2 puntung rokok. Bekas minyak dijumpai berhampiran dengan lift hotel, manakala penutupnya pula ditemui di atas tangga. Polis pada awalnya tidak menolak kes tersebut adalah kes bunuh diri berdasarkan keadaan bilik dan si mati. Bagaimanapun, pakar patologi forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Dr. Nurliza Abdullah yang menjalankan postmortem ke atas mayat mangsa Shirin Liao E, 32 tahun, mengesahkan mangsa mengalami deep coma akibat asfiksia atau kelemasan. Menurut pakar, kematian mangsa disebabkan oleh asfiksia dengan edema paru-paru akut akibat daripada mati lemas. Hasil bedah siasat itu merumuskan mangsa dicekik sebelum dilemaskan dengan bantal. Malah, pakar patologi turut mengesahkan mangsa masih hidup ketika api dinyalakan dan asap di bilik itu sekadar untuk mempercepatkan kematiannya. Pakar patologi mengesahkan mangsa Shirin Liao E mati dibunuh. Menurut Dr. Nurliza, terdapat 14 hirisan luka di bahagian kepala dan leher mangsa serta 15 hirisan luka di tangan. Selain itu, berlaku pendarahan yang teruk pada selaput otak mangsa. Usaha mencari suspek giat dijalankan. Siasatan polis kemudiannya mendapati mangsa adalah teman wanita kepada Rusman, ejen perkapalan yang sudah pun berkahwin serta mempunyai 2 orang anak. Rusman didakwa membunuh dan membakar Shirin di bilik nombor 321 Hotel Penmore Villa, Lebuh Turi di luar persiadan Raja Muda Musa, Kelang, Selangor antara jam 10 dan 11 pagi 3 Februari 2002. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Rusman bagaimanapun membuat kenyataan mengejutkan apabila mendakwa bahawa bukan dia, sebaliknya isterinya adalah pembunuh sebenar kekasihnya itu.
Pada malam sebelum kejadian, tanggal 2 Februari 2002, Rusman menjemput kekasihnya Shirin dari stesen komuter Kelang sekitar jam 9 malam. Mereka kemudian menghabiskan masa bersama di hotel yang ditempah atas namanya. Shirin Liao Yi merupakan seorang pegawai perkapalan, manakala Rusman pula adalah seorang ejen perkapalan. Pada keesokan harinya, mereka bertengkar selepas Shirin meminta Rusman untuk menceraikan isterinya. Kerana marah, Rusman menampar Shirin dan wanita itu terjatuh di atas katil di bilik hotel. Rusman kemudian melilit tuala di leher Shirin dan menekuk bantal di muka kekasihnya itu selama beberapa minit. Memikirkan Shirin sudah mati, Rusman menghubungi isterinya dan memintanya untuk mendapatkan petrol dengan harga RM5. Petrol itu kemudian dituang di atas katil hotel di mana Shirin berada sebelum membakarnya. 6 tahun berlalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 9 Januari 2009 akhirnya memutuskan Rusman bersalah membunuh Shirin Liao Yi pada 3 Februari 2002. Dakwaan tertuduh yang mengatakan isterinya membunuh Shirin ditolak mahkamah. Ini kerana tiada bukti menunjukkan isterinya adalah individu terakhir berjumpa dengan mangsa. Sebaliknya, Rusman adalah individu terakhir itu. Penemuan air mani tertuduh di dalam bilik hotel tersebut menguatkan lagi bukti kes. Sebelum kejadian bunuh berlaku, tertuduh telah melakukan hubungan seks bersama mangsa. Bekas minyak jenama Helix itu sebenarnya dibawa sendiri oleh tertuduh ke dalam bilik hotel. Apa yang menjadi persoalan hanyalah 2 puntung rokok yang ditemui di dalam beg plastik merah di dalam bilik itu. Keputusan analisa puntung rokok itu tidak menemui DNA tertuduh. Mahkamah bagaimanapun berpendapat, ketiadaan DNA pada puntung rokok tersebut tidak mencacatkan kes. Bekas Helix yang mengandungi petrol itu diberikan kepada tertuduh oleh isterinya di luar hotel. Malah, isteri tertuduh sebenarnya tidak tahu langsung rancangan suaminya untuk membakar bilik hotel tersebut dan membunuh mangsa. Isteri Rusman dalam keterangannya berkata, pada hari kejadian, kereta Rusman kehabisan petrol dan dia membantu membeli petrol untuk suaminya itu. Kenyataan isteri Rusman yang mengatakan dia tidak berada di hotel pada hari kejadian membebaskannya daripada dakwaan terlibat dalam pembunuhan itu, walaupun Rusman bertegas mendakwa isterinya bersubahat. 10 tahun berlalu, pada Mei 2012, Mahkamah memutuskan Rusman bersalah dalam kejadian bunuh di bilik hotel bernombor 321 pagi 3 Februari 2002. Kes ini dibawa ke mahkamah tertinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Tertuduh menegaskan dia memang tidak membunuh mangsa, malah tetap menyalahkan isterinya. Namun hujahan tertuduh ditolak mahkamah. Panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara pada ketika itu, Tan Sri Arifin Zakaria, memutuskan tertuduh bersalah dalam kes ini. Rusman gagal dalam rayuannya kepada Mahkamah Rayuan. Penghakiman 21 muka surat itu disampaikan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Suryadi Halim Omar, yang memutuskan bahawa selepas memberi penilaian yang menyeluruh terhadap keterangan kes, terdapat keterangan ikut keadaan yang sangat besar yang menunjukkan bahawa Rusman pelaku jenayah itu. Mahkamah juga mendapati tiada kekhilafan dalam keputusan Mahkamah Tinggi bahawa pendakwaan telah mewujudkan kes melampaui keraguan munasabah terhadap Rusman. Semoga paparan kisah kali ini dapat dijadikan pengajaran dan iktibar kita bersama.